Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak cerita lagi kehilangan sebuah keluarga yang sangat-sangat misteri. Kalau korang follow Nina dah lama, korang memang tahulah Nina dah banyak sangat cover cerita-cerita orang yang hilang misteri tak dijumpai sampai sekarang. Kalau korang minat dengan kes-kes orang hilang tak jumpa ni kan, korang boleh scroll dekat channel Nina balik, okay? Kes kali ni tentang 5 beranak yang telah hilang semasa diorang keluar untuk mencari barang-barang Christmas. Lepas diorang dah keluar tu kan, diorang dah tak pernah balik ke rumah lagi dan tak ada seorang pun yang pernah nampak diorang lagi. Ada yang cakap diorang ni kena culik lepas tu kena bunuh, dan ada juga yang cakap yang diorang ni telah terbabas ke dalam sungai, dan banyak lagi teori-teori lain. Dan yang paling Nina rasa macam gila tu kan, ada yang pernah nampak kereta diorang ni dekat atas jalan. Tapi bila polis pergi cari untuk trace dekat mana kereta tu, polis tak pernah jumpa. So kalau korang nak tahu macam mana full story kisah ni, tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kes ni dah jadi lama dah, iaitu pada 17 Disember tahun 1958 di Amerika. Jadi ada sebuah keluarga yang dikenali sebagai keluarga Martin yang terdiri daripada suami isteri, iaitu Martin berusia 54 tahun dan isteri dia bernama Barbara 48 tahun. Manakala 3 lagi anak perempuan diorang yang turut hilang bersama-sama diorang dikenali sebagai Barbie 14 tahun, Susan 13 tahun dan Virginia 11 tahun. Diorang berlima telah dilaporkan hilang secara tiba-tiba sampaikan pihak polis pening nak cari diorang ni dekat mana. Kejadian ni bermula pada waktu tengah hari semasa diorang decide untuk pergi ke Columbia River Gorge, yang mana diorang nak ke sini sebab diorang nak mencari tumbuh-tumbuhan yang hijau untuk dijadikan decoration dekat rumah diorang. Sebab diorang fikir kalau tumbuh-tumbuhan yang lagi fresh, hijau macam ni kan akan nampak lagi real dan nampak orang kata apa, cantik lah kan. Diorang plan nak ke sana tu kejap je. Lepas diorang dapat pokok-pokok yang diorang nak ni, diorang akan terus balik ke rumah. So diorang berlima pun bersiap-siap, lepas tu bawa benda-benda yang diorang perlukan dan diorang telah bertolak ke sana. Masa diorang tinggalkan rumah, keadaan rumah diorang ni dikatakan agak bersepah sikit, yang mana pinggan cawan apa semua ada dalam sikit yang tak dibasuh. Lepas tu pakaian-pakaian diorang yang kotor masih ada di dalam mesin basuh. So dekat sini kita boleh tengok sebenarnya yang diorang berlima tinggalkan rumah kejap je sebab diorang akan balik lepas tu. Maksudnya diorang tak merancang perjalanan yang lama lah. Tapi itulah yang membuatkan polis ni macam tak dapat apa-apa clue, sebab diorang memang tak balik ke rumah langsung lepas tu. Diorang ni tiba-tiba menghilang dan tak pernah dijumpai oleh sesiapa pun. Pada malam sebelum diorang berlima ni hilang kan, Martin ni siap pakai orang kata apa, kostum Santa tu kan. Lepas tu bagi gula-gula dekat anak-anak jiran dia. Semuanya nampak normal dan tak ada apa yang pelik pun. Esok tu lepas diorang keluar dari rumah dalam perjalanan nak ke Columbia River tu kan, diorang telah berhenti sebanyak 2 kali di perhentian. Perhentian yang pertama diorang singgah dekat sebuah restoran untuk makan-makan dekat situ, and then diorang teruskan perjalanan balik. Kemudian diorang singgah ke perhentian yang kedua, iaitu dekat stesen minyak untuk singgah isi minyak lah. Masa diorang berhenti perhentian yang kedua ni kan, tempat yang diorang nak pergi tu dah tak jauh dah dekat. So selepas diorang dah settle isi minyak apa semua, diorang pun sambung perjalanan balik, dan pada masa ni dilaporkan diorang telah hilang sampai bila-bila. So kawan-kawan Martin lah yang buat report polis yang mengatakan diorang semua ni hilang. Okay, Nina lupa pula nak cakap dengan korang yang Martin ni sebenarnya ada lagi seorang anak lelaki yang dikenali sebagai Donald. So Donald ni survive lah sebab dia tak ikut family dia pada masa tu. Bila polis dapat report pasal kehilangan keluarga Martin ni kan, of course lah diorang pun melancarkanlah misi mencari. Tapi sayangnya polis tak pernah jumpa apa-apa clue walaupun sikit. Hasil siasatan pihak polis telah jumpa satu surat dalam peti surat Martin selepas 2 minggu diorang ni hilang. So surat tadi tu sebenarnya adalah resit stesen minyak yang menunjukkan Martin ni telah beli 5 gallon gas pada hari diorang tu hilang. Tapi bila polis cek akaun bank Martin, tak ada apa-apa transaksi yang keluar daripada akaun bank Martin selepas diorang hilang. So polis juga telah menggunakan resit tadi tu sebagai clue yang terbaru, dan diorang telah pergi ke stesen minyak tadilah. So sampai dekat sana, polis pun tanyalah kan owner stesen minyak tu, ada nampak tak lelaki ni? Jadi awak nampak dia bila? Apa semualah maklumat-maklumat macam tu. Jadi owner stesen minyak tu pun cakap, ya dia memang pernah singgah sini, isi minyak dekat sini. Tapi lepas tu dia pergi macam tu je, tak ada apa-apa yang pelik. So polis pun tak boleh nak siasat lebih-lebih lah, sebab saksi nampak setakat tu je. Lagipun tak ada saksi lain ataupun saksi baru yang nampak Martin selepas tu. Polis juga telah menerima beratus-ratus surat daripada orang awam mengatakan yang diorang ni nampak keluarga Martin guys. Family Martin dijumpai di merata-rata tempat dekat Amerika tu. Maksudnya diorang muncul secara random. Dan pernah juga ada seorang perempuan ni dia call pihak polis, dia cakap yang dia dapat vision ataupun dia dapat gambaran yang mengatakan family Martin ni berada dalam air dalam sebuah totem pole. Kalau korang tak tahu, totem
pole ni apa? Totem pole ni dia macam sebuah tiang yang merupakan sebuah simbolik. Lepas tu dia punya ukiran tu pula manusia ataupun binatang. So setiap kali polis terima clue baru, maklumat yang baru, polis akan pergi siasat, tapi tak ada satu pun yang membuahkan hasil. Dia macam dapat maklumat yang palsu tau. Sampailah pada Februari tahun 1959, polis telah terjumpa clue baru di Sungai Columbia, yang mana diorang telah terjumpa bekas tayar dekat tebing sungai tadi. Jadi bila diorang check kan, okey, bekas tayar tu dengan kereta Martin ni adalah tally, maksudnya sepadan lah. Tapi yang peliknya, lepas je daripada tebing tu kan, dah tak ada apa-apa kesan yang boleh buatkan polis ni trace. So diorang pun terfikirlah kan, kemungkinan besar yang Martin ni semasa dia nak parking kereta dia telah terbabas kemudian masuk ke dalam sungai. So untuk siasat kes ni lagi mendalam, pihak polis telah mengurangkan paras air dalam sungai tadi. Jadi diorang telah melepaskan air sungai tadi tu ke empangan yang terdekat, iaitu empangan Bonneville. Susah payah tau diorang buat itu ini, kurangkan air apa semua kan, tetap tak ada hasil guys. Bangkai kereta ke atau apa-apa clue lah, memang tak ada. Kalau diorang memang terjatuh ke dalam sungai kan, at least polis mesti akan terjumpa bangkai kereta diorang. Tapi ini tak ada tau. Sampailah pada bulan Mei tahun yang sama tu kan, diorang telah terjumpa jasad Virginia dan juga Susan terapung di Sungai Columbia. Dan diorang berdua telah diklarifikasikan sebagai mati lemas. Tapi kan semasa diorang jumpa jasad Virginia ni kan, macam ada sesuatu yang pelik dekat bahagian tengkorak dia, yang mana tengkorak dia berlubang macam ada bekas peluru. So jasad Virginia yang reput ni kan, diorang cuba juga untuk bedah siasat sebab diorang nak tahu punca kematian. Tapi disebabkan badan Virginia ni macam dah terlalu teruk mereput, so diorang tak dapat nak klarifikasikan punca kematian dia. Manakala Martin, Barbara dan juga seorang lagi anak diorang yang bernama Barbie tak pernah dijumpai sampai sekarang. Tak tahulah sama ada pada masa tu diorang ni masih lagi hidup, lepas tu pergi berhijrah kat tempat lain, ataupun nasib diorang ni sama je dengan diorang anak perempuan diorang tadi. So tinggallah anak lelaki Martin yang bernama Dolner tu membesar sendirian guys. Dia kemudian telah join Angkatan Tentera Laut Amerika, dan dia cakap dia tak pernah percaya kejadian yang menimpa family dia tu adalah sebuah kemalangan, macam dirancang. So ada seorang detektif yang bernama Graven telah cuba bongkar kes ni selama bertahun-tahun. So selama dia mengkaji itu ini kan, dia korek itu ini, dia buat satu kesimpulan yang mengatakan Donald adalah dalang di sebalik kejadian ni. Wah, tak kegila, anak Martin sendiri disangka sebagai dalang utama. Satu lagi kes bukti yang dikaitkan dengan Donald adalah pistol yang bersalut dengan darah kering dijumpai berdekatan dengan kereta curi di Cascade Locks. So dekat Cascade Locks ni dipercayai Martin dilihat hidup buat kali terakhir. So bila pistol tu diserahkan kepada sheriff kan, sheriff tak pernah proceed untuk dibuat sebagai bahan bukti. Hasil siasatan daripada detektif tu juga menunjukkan yang pistol tadi tu pernah dicuri oleh Donald di kedai barang-barangan sukan. Sebabnya dia pernah kerja dekat situ, lepas tu dia kena pecat sebabnya dia kantoi mencuri. Dan pistol yang sama yang dicuri tu adalah pistol yang sama dijumpai dekat tempat family dia hilang. Tapi kan kes ni tak pernah diselesaikan oleh mana-mana pihak sampailah detektif tu telah meninggal pada tahun 1988. Manakala Donald pula telah meninggal pada tahun 2004. Walaupun kes ni dah terjadi selama 65 tahun yang lepas, pihak polis masih lagi tak dapat boleh selesaikan kes ni dan masih lagi menjadi tanda tanya. Macam plot twist kan bila detektif tu cakap anak dia sendiri yang buat benda tu. Lepas tu anak dia macam pura-pura tak bersalah, family dia hilang macam tu. Ush, apa sebab meng? Okey, jadi Nina nak tahu pendapat korang. Korang percaya teori yang mana? Adakah korang percaya mungkin family Martin ni terlibat dengan perbuatan jenayah orang lain yang cuba bunuh dorang, lepas tu dorang ni dihanyutkan ke dalam sungai. Tapi kan kalau dorang buat jahat tu, apa je yang menyebabkan kan? Apa yang menyebabkan dorang ni jadi mangsa jenayah? Okey, ataupun korang percaya yang kereta dia memang terbabas masuk ke dalam sungai and then semua meninggal, ataupun korang percaya yang anak lelaki diorang ni sebenarnya adalah dalang utama dalam kes ni. Tapi kan kes luar negara ni tak boleh nak hadam juga, sebab kadang-kadang budak kat sana 5 tahun boleh bunuh orang dah, betul tak? Jadi Nina nak tahu pendapat korang macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga, dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.